Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali di dalam rancangan Apa Ada di Sebalik Nama. Saya Abdul Aziz bin Haji Ibrahim. Dan saya Siti Ramizah binti Haji Muhammad Ali akan bersama dengan Auda dari awal rancangan hinggalah ke akhir rancangan ini nanti. Jika di episod yang lalu kami telah memuatkan aktiviti ke Bukit Sepatir, ke Bukit Belakang Mara dan ke bukit-bukit yang lain. Betul. Dan pada minggu ini pula, kami akan membawa Auda semua untuk menikmati suasana perjalanan dari Bukit Batu Betangkup, Bukit Pening Lala dan Bukit Tuah Kumala. Untuk menuju Bukit Tuah Kumala, kami melalui Simpang 272 Kampung Subuk. Perjalanan masuk menuju Wasai Batu Betangkup sejauh 1 km memang memenatkan jika berjalan kaki. Tetapi kami bernasib baik kerana kerajaan telah menyediakan kemudahannya apabila jalan raya kecil dibuat bagi perhubungan penduduk kampung yang telah membina kediaman mereka di sekitar sini. Jalan raya ini terus menghubungkan hingga ke Wasai Batu Betangkup. Dan seperti yang Auda saksikan sekarang, inilah Wasai Batu Betangkup. Airnya yang jernih ini mengalir dari Sungai Batu Betangkup yang terletak di atas Bukit Batu Betangkup. Menurut penduduk asal kawasan Batu Betangkup ini, Tuan Haji Saleh bin Yaakob, air dari Wasai Batu Betangkup inilah menjadi sumber air minum, mandi dan masak untuk mereka sekeluarga sebelum adanya bekalan air dari pihak kerajaan. Dan kami juga tidak melepaskan peluang untuk minum air dari Wasai ini. Ianya memang menyegarkan. Kami tinggal di sini nih kurang lebih dalam 30 lebih tahun. Sini pasalnya sini ini tanah sendiri kan. Jadi macam dulu sini hutan bah. Macam kami berkabun apa sini. Jadi kawasan sini ini kabun apa kan. Sudah kami terpaksa menetap di sini. Rumah lama beliau yang masih berdiri utuh tetapi tidak selamat lagi untuk didiami itu sudah berusia hampir 50 tahun. Dan di rumah inilah beliau membesarkan anak-anak beliau sebelum berpindah ke tempat sekarang. Dan di sekeliling rumah lama beliau ini ditanam pohon buah-buahan tempatan dan dusun buah beliau ini telah dimasukkan di dalam laluan para pendaki. Untuk sampai ke Bukit Batu Betangkup, kita mesti melalui laluan yang curam dan sempit ini. Ya Auda, sekarang kita berada di Bukit Batu Betangkup. Dan di belakang kamilah dia Batu Betangkup. Menurut cerita orang-orang dulu, batu ini telah memakan seorang ibu yang telah kempunan sebiji telur ikan. Dan seperti yang kita dapat saksikan, ada rekahan pada batu ini seolah-olah pernah terbelah dan menangkup sesuatu. Asal-usul Batu Betangkup ini cerita orang tertua lah. Ada penduduk kampung Subuk ini asalnya dulu. Jadi ia tu beranak 2 orang. Jadi mamanya ni beliau akan makan telur membakul. Ikan membakul yang dami-dami itu kan. Itu ia berjalan menyubalah ke Palembayan. Mencari, mendapat dia telur membakul itu, ikan membakul itu di Palembayan. Kemudian balik dimasaknya. Apabila dimasaknya, pesankannya anaknya, tinggal dia dangnya karangnya, telur membakul itu dikit perbaiknya. Dia berjalannya dulu ke kebunnya kan, melihat kebunnya. Apabila ia balik, akan makan telurnya ni, dah lagi ada, habis dimakan anaknya. Telurnya habis, ia macam marah lah mamanya ni, macam merajuk. Kemudian ia kepunan lari kemari itu, lari ke batuan ni. Ia memadahkan ia kepunan telur membakul, minta tangkup di sini. Atau tah masalahnya digalarnya di sini nih Batu Betangkup. Jadi sungai yang ada ini dinamakannya Sungai Batu Betangkup tuh.
kami meneruskan perjalanan kami mendaki Bukit Paning Lalat. Sebelum itu, kami melintasi sungai Bukit Batu Batangkup di mana aliran airnya menuju wasai Batu Batangkup tadi. Inilah salah satu sebab kenapa bukit ini diberi nama Bukit Paning Lalat. Kerana keadaan bukitnya yang curam dan setiap pendaki perlu berhati-hati dan menggunakan tali keselamatan yang telah disediakan oleh pihak keselamatan taman ini. Dan bagi pelaki yang baru pertama kali mendaki bukit ini akan merasa pening dan mual apabila sampai ke puncak bukit ini. Inilah puncak Bukit Paning Lalat. Lihatlah sekeliling puncak ini telah dihias cantik dan dijadikan taman mini dan telah didirikan pantaran cantik untuk pendaki dan pengunjung berehat dan melihat suasana keliling dari puncak bukit ini. Dan kami juga tidak melepaskan peluang tersebut. Ya Auda, sekarang kami pun sudah sampai di Bukit Pening Lalat. Dan di bukit ini ada disediakan Taman Bukit Pening Lalat untuk dijadikan wiadah bagi orang ramai. Di tempat kami berdiri sekarang ialah pantaran untuk pendaki-pendaki beristirahat sebelum menuju ke destinasi seterusnya. Setelah berehat kurang lebih dalam 10 minit, kami meneruskan pendakian kami lagi ke Bukit 2. Untuk sampai ke Bukit 2 ini, kami terpaksa melalui bukit yang curam. Sepanjang pendakian kami ini, kami berjumpa dengan ramai pendaki-pendaki terdiri dari kanak-kanak, remaja, belia, malahan ada juga warga emas yang aktif dalam pendakian ini. Umur bukan penghalang mereka untuk terus aktif dan cergas. Malahan, dengan melakukan aktiviti riadah seperti ini, dapat memberikan tenaga luar biasa kepada mereka. Dan aktiviti mendaki ini boleh membakar 500 kalori dalam masa 1 jam pendakian. Sekarang ini, kami telah berada di puncak Bukit 2. Dan di Bukit 2 ini telah didirikan sebuah pondok yang cantik. Alhamdulillah. Okey. Ya Auda, sekarang kita berada di Bukit 2. Di mana di bukit ini ada pondok yang diberi nama Pondok Dimar. Dan di Pondok Dimar ini ada disediakan kemudahan-kemudahan seperti menjual air dan juga menjual tongkat. Betul. Dan kepada para pendaki yang ingin membeli, hendaklah membayar terus melalui tabung yang disediakan di sana. Dan di sebelah kanan saya ini pula ada terdapat pondok meninjau. Jika Auda menaiki terus ke pondok ini, Auda akan dapat meninjau kawasan-kawasan yang sangat indah di atas Bukit 2 ini. Pondok ini adalah milik anak perempuan Tuan Haji Saleh dan pondok ini diberi nama Pondok Dimar, mengambil suku nama pemilik pondok. Selain menyediakan jualan minuman dan tongkat, pondok ini juga boleh digunakan untuk beriadah bersama keluarga dan teman-teman. Dan di kawasan Pondok Dimar ini juga ada didirikan pantaran peninjau untuk kegunaan pendaki dan pengunjung untuk meninjau dan melihat panorama alam sekitar, terutama di waktu pagi dan petang. Kawasan di sini memang dijaga rapi oleh pemiliknya. Dan kepada sesiapa ingin menggunakan tempat ini sebagai tempat berkumpul atau bermalam, bolehlah menghubungi ahli jawatan kuasa Majlis Perundingan Kampung agar mereka boleh bersedia sekiranya terjadi sesuatu perkara yang tidak diingini dari berlaku. Ya Auda, inilah dia pantaran yang didirikan di Pondok Dimar. Ya, dan pantaran ini dibina untuk para pengunjung melihat keindahan dari puncak Bukit 2. Kami meneruskan perjalanan kami menuju kawasan Pintu Ajaib. Jika tadi kami mendaki, namun sekarang kami perlu menuruni ceruman yang curam pula
dan kami menemui beberapa buah batu besar di sepanjang perjalanan kami menuju kawasan batu ajaib. Dan kami menemui pancur pintu ajaib, iaitu sebuah telaga di mana airnya adalah aliran dari air mata air dari celah batu. Dan di kawasan ini juga boleh ditemui tumbuhan pokok mengkuang yang daunnya selalu dibuatkan tikar dan atap pondok. Dan penghujung jalan ini, kita akan menemui dua laluan. Jika mengambil ke sebelah kanan kita, akan terus menuju Bukit Tuah Kumala. Tetapi oleh kerana kami ingin menemui kawasan pintu ajaib itu, kami mengambil laluan di sebelah kiri. Untuk ke kawasan pintu ajaib ini, kami menggunakan dua laluan, iaitu laluan depan dan laluan belakang. Laluan belakang lebih curam. Wah, Ya Auda, inilah dia kawasan pintu ajaib. dan untuk mengetahui lebih lanjut cerita mengenai pintu ajaib ini, kita bersama terlebih dahulu dengan Tuan Haji Saleh bin Yaakob. Sebabnya dinamakan pintu ajaib. Batu-batu macam terbuka kan. Batu-batu asal-asalnya yang dahulu belum pulang pernah dijumpai itu batu ajaib batu. Macam semasa diorang membuat trik 2018. Jadi diorang baru dijumpa batu tu. Yang sebenarnya batu tu belum ada nama yang sebenarnya tu. Orang yang membuat untuk trik naik bukit ini yang memberi nama batu ajaib batu. Atau pasalnya digalarkan diorang batu pintu ajaib. Pasal banyak pulang anunya sana tu macam legendanya bah. Di sana tu ada orang terjumpa orang tua, ada orang mendengar bunyi membuka pintu ataupun menutup pintu. Jadi rata-rata siapa saja ke sana kena galar artinya batu ajaib, pintu ajaib. Dulu yang sebenarnya kami museum kami damit-damit tidak ada kami pernah berjumpa batu sana tu. Akhiran ni macam akhiran timbul tu kejumpaan tu. Apabila sudah puas melihat keliling kawasan ini, kami meneruskan pendakian kami menuju Bukit Pintu Ajaib. Pendakian kali ini lebih santai untuk menuju puncak bukit. Ya Azim, sekarang kami sudah pun sampai di puncak Bukit Pintu Ajaib. Dan inilah puncak Bukit Pintu Ajaib. Dari sini, kita boleh melihat keindahan Sungai Brunei dan kampung-kampung yang ada di Pulau Berambang. Dan puncak bukit ini telah dijadikan Taman Bukit Pintu Ajaib. Dan di sini juga ada disediakan minuman yang dijual untuk pendaki. Di sebelah kiri taman ini juga didirikan tapak perkemahan Bukit Pintu Ajaib. Tempat ini memang sesuai jika mengadakan perkemahan secara berkumpulan. Juga disediakan tempat tidur untuk para pengunjung. Apa yang penting adalah semua pendaki, pengguna dan pengunjung untuk sama-sama menjaga kebersihan tempat ini di mana sahaja berada. Nah, selepas ini kami akan pergi ke puncak Bukit Tuah Kumala. Setelah puas merehatkan diri di tapak perkemahan ini, kami meneruskan perjalanan kami menuju ke Bukit Tuah Kumala. Kenapa ia dipanggil Bukit Tuah Kumala? Pada mulanya masa Tuah Kumala tu belum pulang ada namanya tu, tapi orang kampung itu macam berjalan-jalan bah. Dalam 2-3 orang. Kemudian terjumpa ya ular. Ular tu macam piasau, buah piasau bulat. Kemudian berguring dari bukit itu. Berguring dari bukit, lain lagi yang di bawahnya yang hilang mengikutkan ni banyak. Cerita orang tua
ada 400 ekor Pak. Ular itu yang mengikutkan yang bulat berguringan ini Pak. Kemudian itu tergugur dalam sungai Bukit Tuah Kumala tu. Jadi kena galar di sana tu Bukit Tuah Kumala. Wasai Bukit Tuah Kumala. Pasal ular tu tergugur wasai tu Pak. Memang tempat-tempat dan bukit-bukit yang ada di sekitar kampung Subuk ini penuh dengan cerita mitos mereka. Semua itu belum dapat kita pastikan fakta cerita. Apa yang pasti, kami menikmati pendakian dan perjalanan yang telah kami buat sepanjang penggambaran ini. Untuk menuju ke puncak Bukit Tuah Kumala ini, kami menuruni Baruh dan mendaki dalam keadaan cuaca yang panas membahang. Semua itu tidak mematahkan semangat kami untuk terus menuju destinasi yang dituju. Dan akhirnya kami sampai ke puncak Bukit Tuah Kumala ini. Seperti puncak bukit yang lain, di sini juga ada didirikan pondok rehat dan gerai menjual minuman kepunyaan anak kampung. Dan pondok ini diberi nama Bukit Tuah Kumala Pit Stop. Keunikan pondok ini adalah menjadi tempat persinggahan pendaki dari Bukit Subuk, iaitu dari Bukit Wasai Siaben, Bukit Wasai Haliwat, Bukit Tanah Angus, Bukit Naga Melancar dan pemancaran radio televisyen bunga. Semasa kami berada di sini, ramai pendaki dari Bukit Sipatir dan dari Bukit Subuk berehat di sini sambil menikmati keindahan panorama hutan hijau yang menjadi khazanah negara kita ni yang masih dikekalkan. Walaupun ketika kami sampai di puncak Bukit Tuah Kumala ini, matahari sudah berada di atas ubun-ubun. Semua itu tidak mematahkan semangat kami untuk terus menikmati tiupan angin sepoi-sepoi bahasa. Kami sempat berbual-bual dengan juru pandu kami mengenai pengalaman beliau selama menjadi juru pandu Taman Riadah Bukit Sipatir dan bukit-bukit sekitar kampung Subuk ini. Sepanjang kita menjadi guide ni, ada pernah kita mengalami berbagai-bagai cabaran? Sepanjang menjadi guide juru panduan ini, bersama nama rakan-rakan sama penduduk kampung, lalu belum pernah ada berlakunya adalah kemalangan yang serius. Okey. Dengan adanya adalah kalau sebelum kami ikat itu, kami ada taklimat gitu, taklimat ringkas mengenai dengan adalah keselamatan dan juga mengadakan adalah pemanas badan, warm up, dan apa juga yang dilakukan lah biasanya dengan doa ataupun itulah niat kita ni lah. Okey. Jadi mungkin kalau ada sebarang kemalangan terjadi, mungkin ada apa-apa cara ataupun caralah untuk menghadapi cabaran tersebut. Kalau bagi kami di sini, kami ada inilah WhatsApp grup atau kira EDK sinilah untuk rescue untuk pada satu inilah kami WhatsApp saja lokasi itulah lokasinya okay. Ada tempat sini kan macam Tuah Kumala Pit Stop. So di sana kan orang memberitahu di mana, jadinya kami membawa stretcher itu kan untuk dicek dulu lah kalau ada perlu dihubungi ambulans ataupun kami hubungi dulu. Okey. Mungkin kita ada nasihat untuk para pendaki solo, apa yang perlu mereka bawa? Okey, kepada inilah disarankan kepada pendaki solo, disarankan untuk melakukan pemanasan badan sekurang-kurangnya 5 ke 10 minit lah bagi mengelakkan daripada kekejian otot. Okey. Takkan ya. Air lah dibawa sekurangnya air lah sebotol air, dan juga jika perlu membawa tongkat Untuk support lah. tongkat. Dan jika perlu berhati-hatilah ketika melalui jalan-jalan yang curam dan menggunakan tali-tali untuk Keselamatan. kami. Okey. Setelah puas berehat di pondok Bukit Tuah Kumala Pit Stop ini, kami memutuskan untuk mengakhiri pendakian kami
dan balik menggunakan laluan menuju simpang 242, iaitu melalui dusun buah Tuan Haji Yusof. Sepanjang perjalanan balik ini, kami menuruni bukit yang sedikit mencabar, dan di sepanjang laluan ini kita boleh mendapati pokok umbut luba dan juga pokok mengkuang selain pohon buah-buahan. Sebelum mengakhiri penggambaraan, kami sempat bersama Tuan Haji Saleh bin Yaakob di Bukit Kebun Saleh yang sudi menunjuk cara menebang pokok umbut luba dan seterusnya menunjuk cara memasak sayur umbut luba ini. Walaupun sudah berusia lebih dari 70 tahun, namun kudrat beliau menebang pokok umbut luba sendirian tanpa bantuan sesiapa pun memang cukup menakjubkan. Apatah lagi, pokok umbut luba tersebut terletak di bawah bukit yang curam. Inilah pertama kali kami melihat pokok umbut ini secara dekat. Dan siapa sangka, perjalanan yang melelahkan itu membuahkan hasil yang lumayan. Dengan pengalaman, Katani dapat belajar cara-cara menebang pokok umbut, bahagian mana yang sesuai untuk dijadikan sayur dan jenis masakan apa yang sesuai untuk sayur umbut ini. Walaupun masakan ini ringkas sahaja, maklumlah masakan kampung. Namun, apabila sudah digaul dengan bahan perasanya, siapa sangka masakan ini boleh diangkat ke tahap ekspektor. Alhamdulillah, akhirnya masakan sayur umbut luba ini sedia untuk dihidangkan. Dan makan beramai-ramai seperti ini memang menyelerakan sekali. Apatah lagi makan di dusun buah, sesuatu yang jarang dilakukan sekarang ini. Tidak terasa kami telah berjaya mencapai misi untuk mengetahui apa ada di sebalik nama. Dan yang penting, dengan aktiviti riadah ini dapat mempraktikkan amalan hidup kita yang sehat. Nampaknya kita telah sampai ke penghujung rancangan. Sebelum kami mengakhiri rancangan ini, marilah kita sama-sama menjaga kebersihan di tempat yang telah dijadikan tempat riadah, rekreasi atau jungle trail. Betul. Dan dengan adanya taman-taman rekreasi yang ada di sini, dapat memberi peluang kepada orang ramai untuk beriadah bersama dengan keluarga untuk mengamalkan gaya hidup yang lebih sehat. Untuk itu, kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi.